Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Nurul Ain Bakis binti Safri, bernombor metrik D1910037. Okey, saya akan teruskan kepada pengenalan. Okey, apa itu hadanah? Hadanah dari segi bahasa di samping iaitu himpun. Okey, dari segi istilah pula, hak mendidik anak-anak bagi orang yang mempunyai hak penjagaan. Okey, so bila hadanah ini adalah perbuatan mendidik dan menjaga seseorang yang masih belum pandai menguruskan dirinya sendiri dan memerlukan pengawasan rapi sebabnya mereka masih belum sampai tahap memais dan fitrah anak kecil ni memang memerlukan pengasuhan dan perlukan perhatian, perlukan pemantauan daripada seseorang. Oleh itu, bila disebut pertikaian-pertikaian hak hadanah, ia melibatkan anak kecil dan bukannya anak-anak yang telah memais. Terusnya kita pergi kepada konsep hak penjagaan anak. Okey, sebagaimana yang kita tahu, undang-undang Islam telah mengiktirafkan hadanah ini kepada setiap kanak-kanak. Okey, di Malaysia ada juga yang ada diperuntukkan dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di bawah Seksyen 82 Subseksyen 1 yang memperuntukkan dengan nyata bahawa ibu adalah yang paling berhak untuk menjaga anak sama ada dia masih dah berkahwin ataupun selepas perkahwinan dibubarkan. Kerana apa hak tersebut diberi kepada ibu? Kerana wanita ini mempunyai sifat yang penyayang, sifat pengasih dan boleh beri tumpuan kepada anak mereka lah dengan kebajikan mereka. Jadi tapi peruntukan ini dia tak terikat dengan mengikut kausa lah kerana dalam Seksyen 82 Subseksyen 2 ada nyatakan sekiranya ibu ni hilang kelayakan, siapa yang akan berhak selepas tu? Okay, waris-waris yang terdekat iaitu nenek, bapa, kakak, ibu sebelah seibu sebapa. Dan last sekali waris lelaki yang boleh menjadi warisnya sebagai asabah. Seterusnya kaedah pembuktian dalam kes penentuan hak penjagaan hadanah. Okay, isu pertama sama ada layak atau tidak pihak yang memohon menjadi hadinah kepada anak-anak. Yang kedua, isu dia adalah sama ada anak yang dituntut itu telah capai umur memais ataupun belum. Jadi yang mana mahkamah perlu rujuk syarat kelayakan. Okey, dalam isu pertama ni mahkamah kena rujuk syarat kelayakan di mana saya telah nyatakan tadi dalam Seksyen 82 dan 83 dalam enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka 2002. Bila anak tu dah sampai tempoh memais, dia berhak memilih sama ada ibu ataupun bapanya. Kalau masih belum capai umur memais, ia akan diserahkan kepada ibunya. Untuk tentukan elemen dalam keterangan dalam suatu perbicaraan adalah sangat penting lah. Dan keterangan-keterangan telah mematuhi kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh syarak. Pihak-pihak petikai tak boleh sesuka hati membuktikan dakwaan tu pembuktian dakwaan atau tuntutan atau penafian dia tak boleh sebab tak ada dalam garis panduan yang telah ditetapkan dalam Islam. Terusnya pergi kepada al-iqrar, pengakuan. Okey, iqrar adalah satu keterangan yang unggul dan terkenal dalam undang-undang keterangan. Okey, jika dilihat yang apa dia maksudkan dalam enakmen keterangan Mahkamah Syariah di bawah Seksyen 17 Subseksyen 1 iaitu suatu pengakuan yang mana dibuat oleh seseorang secara lisan, bertulis ataupun secara bersyarat. Hal ini dapat dilihat dalam kes Ahmad bin Arsyad dan seorang lagi, lawan Muhammad Jamal bin Mat Jamin dan seorang lagi. Okey, dalam kes ini terdapatnya penggunaan tulisan iaitu tangan sebagai ikrar. Okey, isunya kat sini sama ada bapa angkat tersebut layak ataupun tak sebagai hadinah kepada anak angkat dan sama ada syarat hadinah itu telah dipenuhi ataupun tak oleh ibu kandungnya. Okay, dalam kes ini plaintiff nak sambung belajar, dia nak sambung belajar ke UKM. Jadi plaintiff ni serahkan anak dia kepada defendant dengan surat sumpah di hadapan Pesuruhanjaya sumpah dan didaftarkan sebagai anak angkat. Setelah tamat dia pengajian di UKM, plaintiff nak ambil semula anak dia tapi responden tak benarkan, melarang dia lah. Jadi plaintiff buat tuntutan untuk mendapatkan balik haknya, nak ambil balik lah anak dia dan memohon agar mahkamah membatalkan pengangkatan sumpah yang dibuat bersama dengan defendant tadi. Jadi dalam kes ni sijil pengangkatan anak itu telah sign di hadapan Pesuruhanjaya sumpah. Jadi dia dianggap sebagai ikrar lah oleh mahkamah.
So kat sini menunjukkan plaintiff dia tak tahu, mengenai isu yang pengangkatan sumpah anak ni. Maka pembuktian sebagai ikrar tu merupakan satu keterangan yang kuat, dan tak perlukan kepada pembuktian fakta. Dan ini juga dinyatakan mengikut hukum syarak qawaid fiqhiyah, iaitu tulisan adalah sebagai perkataan ikrar bertulis. Kita pergi pada al-syahadah, iaitu kesaksian. Kesaksian bermaksud pemberitahuan yang benar untuk mensabitkan sesuatu hak dengan lafaz syahadah atau kesaksian dalam majlis penghakiman. Okey, ia merupakan salah satu cara pembuktian yang sangat penting kerana dalam keadaan tertentu ia menjadi pembuktian yang tunggal dan boleh bantu mahkamah membuat keputusan. Terdapat satu kes yang berlaku di Mahkamah Tinggi Syariah Negara Melaka, iaitu kes ini berkaitan dengan perubahan perintah hak penjagaan anak, di mana ketika ini mereka bercerai melalui perintah mahkamah, dan mahkamah telah mengeluarkan satu perintah yang mana hak jagaan terhadap 3 orang anak mereka yang diberikan kepada defendant, iaitu ibunya. Mahkamah telah membuktikan bahawa kanak-kanak yang melarikan diri ini, kanak-kanak tersebut melarikan diri dari rumah ibunya, iaitu defendant, dan diorang merelakan hati untuk tinggal bersama bapanya, iaitu plaintiff, disebabkan diorang tak nak kena rogol dengan bapa tiri diorang. Jadi untuk elakkan perkara yang tidak diingini berlaku di dalam rumah tersebut, diorang melarikan diri dari rumah tu dan berpindah ke rumah bapa kandungnya. And then dalam laporan exhibit polis, anak tersebut berusia 12 tahun dan bapa tirinya telah memperlakukan perbuatan yang tidak senonoh, iaitu membuka baju dan telah melakukan perkara tak senonoh pada anak tiri dia ni, dan kejadian itu berlaku banyak kali tanpa pengetahuan defendant, iaitu ibunya. Jadi dalam kes ini saksi pertama adalah kanak-kanak yang berusia 12 tahun yang diberikan sebagai keterangan bainah, bukanlah keterangan syahadah. Dan saksi yang kedua yang dipanggil oleh mahkamah, iaitu kakak kepada kanak-kanak 12 tahun ini, yang merupakan dikategorikan sebagai keterangan syahadah, kesaksian lah. Jadi dalam keseluruhan kes ini, ibu iaitu defendant, dia hilang hak jagaan sebab dia dah berkahwin dengan lelaki lain. Dan jadi bapa tiri tu dah mengancam atau mengundang bahaya kepada mereka berdua. Okey, maka dengan itu jatuh dia punya, jadi hak jagaan tersebut jatuh kepada ayah dia lah, iaitu plaintiff, sebab dah cukup syarat dia boleh jaga kebajikan, walaupun bapa dia ni selalu macam mengongkang kehidupan mereka berdua, tapi dia bapa dia ni amat menjaga anak-anak dia orang, dan anak dia dengan disiplin, ada kehidupan yang serba sederhana yang cukup, kebajikan semua terjaga. Jadi dia berhak untuk mendapat hak jagaan tersebut. Adalah keterangan lisan. Keterangan lisan adalah segala fakta kecuali dokumen, boleh dibuktikan dengan keterangan lisan. Sebagai contoh, kita boleh lihat kepada kes Fatimah binti Rajab lawan Ahgan Ahchan, di mana dia dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dalam kes ni, plaintiff iaitu ibu dia nak tuntut hak jagaan 5 orang anak selepas kematian suaminya. Jadi defendant ini adalah adik kepada suaminya. Defendant ni dia tak puas hatilah, dia nak juga hak jagaan tersebut sebab dia jaga 2 orang anak plaintiff. Jadi mahkamah memutuskan permohonan yang dibuat oleh defendant ini ditolak, disebabkan dia tak ada hak, tak ada hak liability secara langsung. Yang berhak hanyalah si ibu saja. Jadi plaintiff, iaitu ibu ni tadi, dia ada juga bagi keterangan pembuktian secara dokumen, iaitu salinan sijil lahir anak dan keterangan lisan. Yang mana keterangan lisan ini dia mengatakan dia berhak untuk mempunyai kepentingan berhubung dengan tuntutan kerana beliau adalah ibu kepada 5 orang anak tersebut. Jadi keterangan lisan adalah satu pembuktian dan perlu dibuktikan secara langsung di depan hakim. Di depan hakim Al-Kitabah, itu keterangan dokumen. Al-Kitabah ni adalah yang dilafazkan menggunakan huruf hijaiyah yang bermaksud tulisan. Catatan yang digunakan sebagai bukti bertulis. Al-Kitabah ni merupakan dokumen bertulis sebagai bukti atau cara mensabitkan sesuatu hak. Dalam keterangan dokumen ni, untuk menentukan hak jagaan hartanah ni, dokumen yang perlu
dibuktikan di mahkamah adalah dengan mengemukakan sijil lahir, salinan sijil kelahiran anak. Mana dokumen tu adalah sangat penting untuk menunjukkan kepada hakim bahawa anak tersebut mempunyai kepentingan hubungan yang sah terhadap plaintiff atau defendant dalam tuntutan hadana tersebut. Jika dilihat dalam kes Syekh Abdul Syakir bin Syekh Abdul Kadir lawan Nur Hayati binti Harun, pihak plaintiff ni telah mengemukakan salinan dokumen sekunder, yang mana salinan permohonan perintah ex parte, salinan sijil lahir anak, salinan affidavit dan keputusan majlis suluh di antara kedua-dua pihak tersebut. Melalui keputusan hakim, keputusan hak adanah tu melalui pilihan seorang anak yang telah memais. Jadi anak tu dah memais, dah cukup, dah mencapai tahap memais. Jadi dia diberikan keutamaan untuk memilih sama ada ibu atau bapanya. Jadi walaupun dia dah kemukakan semua bukti dokumen-dokumen, tapi disebabkan dah sampai tahap memais, jadi itu adalah pilihan anak tersebutlah. Seterusnya adalah Al-Qarinah, iaitu keterangan keadaan atau fakta berkaitan. Qarinah ini bermaksud setiap tanda yang menjelaskan menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Abdul Karim pula menjelaskan bahawa qarinah ialah suatu perkara yang menjadi dalil keadaan adanya sesuatu atau tidak adanya sesuatu, sama ada dalam bentuk keadaan, suasana, perbualan ataupun perkataan. Qarinah ini juga dapat diaplikasikan di dalam kes AS lawan SNT, yang mana ia dibicarakan di Mahkamah Rayuan Negeri Selangor, iaitu kes yang berkaitan dengan hadanah. Jadi dalam kes ni, perayu dia tak setuju dengan tuntutan responden sebab responden ni telah melakukan kesalahan yang buruk dengan seorang lelaki. Responden ni juga mengaku yang dia berkelakuan buruk dan secara terbuka. Jadi hakim bicara menerima pengakuan responden tersebut. Daripada Qarinah pula dapat dilihat berdasarkan video pengakuan responden, gambar yang dihantar kepada lelaki berkenaan serta keterangan saksi. Perayu juga dia ada mengesahkan pengakuan di hadapan anak-anak mereka dan ia menjuruskan kepada kebenaran tentang kelakuan buruk responden. Maka pengakuan tersebut selaras dengan Seksyen 17 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Melaka 2002, yang pengakuan tersebut dibuat di hadapan anak-anak yang dua daripadanya telah mencapai umur melebihi 18 tahun. Maka di sini dalam keadaan ini setidak-tidaknya wujud satu qarinah yang kuat tentang kelakuan buruk responden. Seterusnya, keterangan undian guna pakai dalam pembuktian dan keterangan kes menentukan hak penjagaan anak hadanah. Kalau lihat pada kes tuntutan hak penjagaan anak ini, terdapat berlakunya undian yang mana mahkamah akan perintahkan anak tersebut untuk membuat undian di antara ibu ataupun bapanya. Maka dengan itu, mahkamah akan menilai dari segi jawapan anak tu sama ada dia pilih ibu ataupun bapanya, dan pertimbangan itu akan mengutamakan penjagaan kanak-kanak ataupun kebajikan kanak-kanak tersebutlah. Dalam Seksyen 85 subsection 2 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka 2002 membutuhkan jika kanak-kanak itu telah mencapai kecerdikan memais, maka kanak-kanak itu adalah berhak untuk memilih sama ada tinggal dengan ibu ataupun bapanya, melainkan jika mahkamah memerintahkan selainnya. Dalam kes Linda Isah Veslin lawan Nik Muhammad Zuhri bin Muhammad Yusof, ni adalah kes rayuan yang mana perayu ni adalah ibu kepada kanak-kanak tersebut dan responden adalah bapanya. Mahkamah membuat putusan melalui usia kanak-kanak tersebut. Kerana usia kanak-kanak tersebut dalam kes ni, mereka dah cukup dah sampai tahap memais. Jadi diorang boleh membuat keputusan berdasarkan kecerdasan fikiran mereka. Maka dalam kes ni, kanak-kanak tersebut diorang memilih berpihak kepada bapanya. Diorang memilih kepada bapanya. Jadi mahkamah putuskan hak penjagaan anak itu akan diberikan kepada dapat kepada bapanya, dan ibu tidak dapatlah. Umur memais ni biasanya berumur 7 tahun atau 8 tahun dan kadang-kadang melebihi 7 tahun dan 8 tahun, dan pertimbangan hendaklah dibuat berdasarkan kepada memais, iaitu dia dapat membezakan baik dan buruk dan bukan berdasarkan umur seseorang. Hadanah adalah hak mutlak seorang kanak-kanak, dan penentuan hadanah ini yang terbaik untuk memberikan kemaslahatan kepada kebajikan dan kehidupan kanak-kanak ni supaya mereka tidak terjejas dan diberikan perhatian. Jadi mahkamah akan menitikkan keupayaan penjagaan dalam memberikan segala keperluan penjagaan